tu saya akan tunjuk ini pun soalan pengiraan dalam ni pun kerap sering kali keluar dalam exam. Okay, sering kali. Ada je tak keluar tapi sering kali keluar. So for today and for today and for this week, you should be able to describe terms and terminology of spherical triangle. Sebelum ni, the previous lecture, you able to describe the terms and terminology in field astronomy. Kali ni kita narrow downkan dia kepada spherical triangle. Okay, pengiraan based on segitiga di atas permukaan sfera. Okay, then and another lesson outcome, you should be able to solve the problem of spherical triangle. Okay. Okay. So this lesson structure kita mungkin tak follow sangat. So this is introduction of spherical trigonometry. It's a part of spherical geometry that deals with polygons. Okay, part of spherical geometry that deal with polygons, especially triangle on the sphere, and explain how to find relation between the involved angles. This is of great importance for calculation in astronomy and earth surface and orbital and space navigation. Apa yang dikatakan spherical triangle ni? So kita tengok ni. Okay, kita akan ada spherical. Okay, kita ada spherical ni. Okay. Ini kita ada spherical berbentuk sfera. So saya nak jadikan dia PD. So kita nak tengok secara 3D insert. Okay, ini adalah berbentuk sfera macam bola. Okay, macam bola. So ini adalah berbentuk sfera. So buat konon-konon 3D lah kan. Okay, ini adalah dalam bentuk sfera. Okay, ini berbentuk sfera. And then pada masa sama, kita katakan spherical trigonometry. Yang kamu belajar adalah trigonometry tu apa? Segi tiga. Kamu akan belajar segi tiga ya Edi. So kamu akan belajar segitiga dan juga spherical trigonometry. Hasil pada iaitu sekejap Okey, sekejap. Sekejap Wait. Hilang pula lah saya punya lukisan. Dia
Okay, so I'm so sorry tak jumpa dah saya punya lukisan tu. Okay, hasil daripada segitiga ni. So, segitiga ni akan berada di atas ni. Di atas celestial sphere ni. So, dia akan berada dalam bentuk atas celestial sphere. Okay, itu adalah astronomical triangle. So, sebelum kita akan belajar mengenai ini, saya akan tunjuk dulu yang basic punya. So, di dalam basic, kita akan ada basic trigonometry. Basic trigonometry ni, dia adalah nama pun basic. So, di mana kamu dah belajar pun dalam matematik form 5 tak silap saya. Kalau yang ini saya rasa form 5 kamu dah belajar dah kot. Okay. Kamu ada beberapa jenis segitiga kan. Segitiga bersudut tepat, segitiga, okay. So, dalam basic trigonometry formula, okay, yang kita tahu kita akan ada sin, cosine, tangent lah. Yang basic sangat-sangat tu sin, cosine, tangent lah. Lepas tu dia ada lagi apa tu, uh, chord, dia ada lagi chord tan apa benda tu lagi banyak lah kan. Okay. Tapi yang untuk yang ni kita hanya apply basic sahaja. Okay. And then apa yang kamu belajar sebelum ni adalah segitiga bergaris lurus. Okay. Segitiga bergaris lurus. Apa yang dimaksudkan bergaris lurus tu, kamu ambil benang ataupun tali, kamu tarik. Once kamu tarik dia jadi cekang, okay, itu adalah kamu punya bergaris lurus dan dia adalah permukaan rata. The difference between the basic triangle and the spherical triangle adalah spherical triangle garisan yang antara A ke B ni dia berbentuk melengkung. B ke C melengkung dan C ke A pun melengkung. Yang ini satu garis lurus. Dia banyak difference dia between spherical dan juga basic. Okay, kalau yang ini, kalau basicnya secara automatik kita akan tahulah kan. Yang ini adalah angles. Okay, ini dia punya sisi, side dia ni. Okay, di mana bila angles kita akan katakan capital A, capital B, capital C. Kalau untuk side kita just letak C, A dan B. Yang ini saya rasa kamu pun dah belajar di dalam GLS 100. Okay, iaitu di mana body method belajar sin dengan cosine. Nak dapatkan latitude dan departure. Okay, itu adalah dia punya basic lah. Okay, so kalau kita tengok basic sin and cosine, okay, rumus for basic triangle adalah di mana kita mempunyai 3 sisi dan kita mempunyai 3 angles. Ni, 3 angles. So kalau kita nak carikan, kita menggunakan law of sines ni, di mana distance A akan per dengan sin angle A. Macam mana nak tentukan dia? Okay. Garisan yang opposite tu pada angle tersebut kita akan letakkan sebagai variable yang sama. Bukan variable yang sama. Maksud saya yang ini A besar dan the opposite side of angle kita akan letakkan sebagai A kecil. So the opposite side of angle C kita akan letakkan small c dan opposite side of angle B, okay, B kan angle kita buat huruf besar kan. So opposite dia adalah kita letakkan B kecil. Okay, boleh lah. Boleh lah yang ni. Yang ni the basic je kan. Okay, so dia punya rumus A ni, A side ni, kita ada side, kita ada angles. Sides, angles. Okay, side ni A, B, C. Semua ni dalam unit metrik. Bila saya kata sebut unit metrik, meter, sentimeter, milimeter, bagi kilometer and then sekian-sekian dah. Okay, dan angles ni dalam bentuk angular. Bila sebut angular, dia adalah dalam bentuk sudut. Bila sudut, degree, minute and second. Okay, that's why kalau kamu tengok A, B dan C, angle A, B dan C adalah angle kan. So, dia akan letak sign depannya untuk pengiraannya. So, opposite side angles
opposite side of angles. So A per dengan sin A equal dengan B per dengan sin B dan C per dengan sin C. Kita tak perlulah menggunakan tiga-tiga parameter ni. Okay. Yang mana yang dia minta. For example, contohnya dia bagi nilai distance A, dia bagi nilai distance B dan angle B. And then dia minta kita cari angle A. Kita bolehlah guna rumus ni. Okay. Katalah dia bagi rumus A, B dan C. Dia minta guna, dia minta dia minta angle C kan. So kita akan guna rumus ni. Okay. Okay, boleh okay. Itu. Okay, tak perlukan guna tiga yang mana yang dia provide. Okay, itu adalah law of sine. Yang ni kamu dah expert kot, saya tak perlu terang lebih-lebih lah kan. So kita pergi kepada law of cosine. Ni relate lah dengan spherical triangle ni. That's why saya ajar juga secara basic. Bukan ajar lah, saya just remind sahajalah sebab kamu dah expert dah. Okay, macam biasa kita ada segitiga. Bila kita ada segitiga, kita akan, okay, tak kisahlah kalau kita tak guna ABC pun, kita nak kata K, L, M. Okay, opposite side mesti kena letak huruf kecil. Okay, supaya kamu tak ke biru. M. Okay, so tak ada masalah guna variable apa. Ini hanya variable sahaja. Boleh berubah-ubah. Okay, yang pasti nilai dia adalah tetap. So kalau untuk yang ini, kalau kita nak cari A, tapi nilai yang diberikan adalah B, C dan angle A, so kita boleh cari distance A. Dengan syarat kita letak A kuasa 2, equal to B kuasa 2 plus C kuasa 2 minus 2BC. Okay. A kuasa 2 equal, nak cari sisi kan. Okay. So kita ambil sisi next sisi dia dan sisi yang kita ada. B kuasa 2 tambah C kuasa 2 minus ambil 2, ambil balik sisi yang kita ambil depan ni, BC dan cos A. Okay. Tengok. Kita nak cari A, belakang dia mesti angle A. Okay. So itu adalah law of cosine triangle. Okay. Spherical sphere. This is not the definition kan spherical triangle. So kita boleh katakan Earth is usually regarded as a sphere. Actually Earth ni dalam kajian kita dia banyak bentuk. Maksudnya bukan Earth ni berbentuk segitiga ke mendatar ke tidak lah kan. Tetapi maksudnya dia ada berbentuk sedikit ellipsoid. Okay, nanti kamu bujur. Nanti kamu akan belajarlah dalam geodesi. Okay, dia ada pengiraan dia. Tetapi kita selalunya anggapkan bumi ni berbentuk sfera. Okay, oblique spheroid would be a better approximation solution of problem involving the coordinate system. Okay, spherical triangle ni adalah solution of problem involving the coordinate system. Okay, this is the use of spherical triangle to determination the true position of the celestial body untuk kita tentukan kedudukan star, moon and sun. Kalau kamu tengok dalam borang solar observation kita, yang saya ajar pengiraan kan, kamu akan perasan ada bahagian yang kita akan gunakan spherical triangle ni. Ada bahagian, ada pengiraan yang kita akan gunakan spherical triangle ni. Okay, so another uses of spherical triangle is determination the precise time refer on the observer location. So ini juga kita akan gunakan untuk pengiraan waktu.
Pengiraan arah kiblat. Apa lagi? Pengiraan direction daripada satu stesen ke satu stesen. Selalunya kita akan, kalau setakat 30 meter, kita tak akan guna spherical triangle lah. Kalau 30 meter, kita hanya menggunakan basic triangle sahaja. Okey, dia kalau beribu-ribu, contohnya kamu nak kira direction daripada Malaysia pergi ke Arab Saudi. Takkanlah kamu nak buat traverse daripada Malaysia nak pergi Arab Saudi juga kan? Itu mustahil lah. Kalau kamu boleh buat, cuba silakan, tapi masukkan nama saya sekali dalam book of record. Okay, Malaysia of Book of Record kan. Okay, selalunya kita akan menggunakan lagi method yang lebih prefer. Okay, yang tu kalau kita nak kira direction from Malaysia to Arab Saudi, itu kita menggunakan selain menggunakan kompas, kita boleh menggunakan pengiraan spherical triangle ni. Okay, so elements ataupun apa yang mengatakan dia adalah spherical triangle? First, dia adalah terdiri made up of the three arc. Ni jangan lupa ni. Selalu orang confuse. Okay, make up of three arc of a great circle. Okay, dia ada 3 great circle dan great circle tu bersilang. Once dah bersilang, kita hanya ambil daripada point persilangan setiap point tu. 3 titik persilangan tu dia akan jadi spherical triangle. Through the surface of the sphere, ini wajib. Kalaulah kamu kata kamu nak buat daripada academic height kepada pondok polis, okay, pondok polis bantuan tu, janganlah kamu katakan itu adalah surface of the sphere. Itu idaklah, itu menggunakan traversing biasa sahaja. Okay, make sure untuk katakan spherical triangle ni surface of the sphere. The sum of the angle is not fixed. Okay, but will always greater than 180 degree. Kalau kamu tengok dekat sini, basic triangle, kalau kita tengok ini, basic triangle, angle A, bentuk macam mana pun triangle, angle A plus angle B plus angle C, dia akan jadi berapa? 180. 180. 108 naik 60 degree ke. So selebihnya adalah hasil tambah ni akan jadi 108 geometri, segitiga, triangle. Tak kisahlah berapa sudutnya, hasil tambah sudut, 3 sudut tu akan jadi 180. Tetapi untuk spherical triangle, dia tidak akan bersamaan. Dia tak akan angle A plus angle B plus angle C, okay, akan besar daripada 180 degree. So dia tak akan bersamaan. Okay. Dan syarat yang seterusnya, dia mesti ada 3 side dan 3 angle. Of course lah, kalau kita sebut triangle, dia memang ada 3 lah. Tri itu pun bermaksud 3. 3 sisi dan juga 3 angles. And the side are not straight but not straight line but ups. Yang ni saya kata ni. Okay, dia melengkung. Sebab apa? Contohnya kamu ambil bola, okay, bola kan? Senang bagi bola. Bola kan ada yang tempat masukkan angin tu. Ada sikit kan tempat masukkan angin kat sini kan. Okay, katalah kamu ambil point kat sini, kamu lukis dengan marker, tak kisah di mana-mana pun, tapi starting with that point, okay, kamu buat segitiga atas permukaan bola. Okay, atas permukaan bola ni, setiap garisan ni dia akan berbentuk melengkung. Okay, so all sides of spherical triangle can be regarded as an angles. Okay, saya ulang balik. Ambil mana ni? Okay, yang ini seperti yang saya kata tadi, yang ini adalah dalam bentuk degree, minute and second. Yang ini degree, minute and second. Yang ini degree, minute and second. Yang ini A, B dan C adalah angles.
A kecil, B kecil dengan C kecil adalah sisi. Sisinya di mana kita katakan distance. Okay. Distance dia tu dalam unit macam saya katalah. Yang kalau kita digunakan dalam kita punya survey selalunya kita gunakan meter lah. So saya guna contoh meter. Okay. Tetapi untuk spherical triangles, spherical triangles di sini degree, minute and second. Angle dia of degree, minute and second. Dan dia punya segitiga still distant, tetap distant. Okay. Bezanya dia bukanlah, ini metrik. Dalam unit metrik. Okay. Bezanya adalah distance yang untuk untuk spherical triangle adalah angular distance. Ni saya ada sebut waktu solar op. Apa itu angular distance? Distance dalam bentuk sudut, degree, minute and seconds. Elements. Tengok point last, all side of spherical triangle can be regarded as angle. Apa yang kamu belajar dalam ni sebentar lagi, semua akan menggunakan degree, minute, second, degree, minute, second, degree, minute, second. Janganlah mana-mana letak meter, sentimeter. Ini pernah berlaku. Okay. So, ni saya bagi contoh. Okay. Untuk spherical triangle, untuk spherical trigonometry, dia adalah pengukuran di atas permukaan sphere. Bila kita katakan permukaan sphere, permukaan sfera. Contohnya, kalau kamu lukis di atas bola, kamu boleh buat pengiraan di atas tu. Mana-mana permukaan sphere? Bola, limau. Lagi apa lagi? Contoh permukaan lagi sphere. Globe. Lagi apa lagi? Any object that berbentuk sphere, kamu boleh calculate menggunakan rumus yang saya akan tunjuk sebentar lagi. Okay. Tapi dalam kita punya pembelajaran, okay, spherical triangle ni kita nak kira, iaitu kita nak kira titik, kita nak kira position of point. Ya, ini. Contohnya, katalah ni earth surface. Okay, katalah earth surface yang ini. Okay, abaikan XYZ ni. Katalah ni earth surface. Okay, so kita ada 3 titik. Titik A, titik B, titik C. Dan setiap titik ni dia ada bulatan masing-masing. Bulatan. Okay, kalau susah sangat, imagine bola. Okay, setiap titik ada bulatan masing-masing. So, saya tunjukkan contohnya daripada A, B, pergi ke equator, saya kata bumi kan. Okay, ini adalah North Pole, South Pole. Ini adalah Earth equator. Okay, ini adalah Earth equator. Okay, ini adalah bulatan untuk garisan B. Sorry lah. Ini adalah bulatan untuk C. Kat belakang ni, bila belakang saya letak titik-titik lah. So, ini adalah bulatan untuk A. Saya bagi contoh lah ni. Okay, anggap je lah tangan saya ni cantik. Okay. So, itu adalah bulatan. Hasil persilangan daripada bulatan-bulatan tu, okay, hasil ni, so kita akan dapatkan 3 segitiga. Satu segitiga di mana dia adalah 3 sisi yang menyambungkan setiap titik-titik ni. Okay. And then dia punya angles tu, ini angles. Distance yang kita katakan angles tu yang ini. Contohnya saya tunjuk B ni Okay. Starting from sini. Naik sini. Ini angles kan? Angles kan? So angle ni akan bersamaan dengan angle ni.
Okey, boleh? Boleh tak? Ada soalan setakat ni? Pergi Tak ada. pakai. Okey, kan saya kata yang point last ni, saya nak tunjuk point last lah. All side of spherical triangle can be regarded as an angle kan? Okey, saya buang bulatan ni, kita tak payah tengok bulatan ni. Wow. 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 Alamak, jadi itu pula. Okey. Alamak, terbuang semua. Ha, tak tahu tanya, pergi tanya papa. Sudahnya jadi kemalasan nak delete. Okey, saya ulang lagi sekali Okay, kita ada 3 titik di atas permukaan bumi. Dia hasillah persilangan di antara bulatan, 3 spherical triangle. Hasil daripada 3 spherical triangle tu, dia akan terhasilnya hasil daripada persilangan 3 great circle, dia akan terhasilnya spherical triangle. Itu point A, point B, point C. Angle A, B dan C ni dah memang kita katakan dia di dalam bentuk angle, degree, minute and second. Saya bagi contoh, okay, bila saya keluarkan garisan segitiga ni, dia jadi macam ni. Dia melengkung. Okay, yang ini B, yang ini A dan di sini adalah C. C. Okay, kan saya kata angle ni untuk spherical triangle, angles A, B dan C adalah angles, degree, minute and seconds. Okay. Side A, B, C, dia juga adalah angles. Macam mana kita nak dapat angles ni? Saya tunjuk contoh lah. Okay, katalah daripada A, North Pole ke South Pole. Okay, so katalah ini adalah bulatannya. Okay, bulatannya. Okay, nak dikatakan A dengan, maksudnya kalau bertentangan dengan ni, distance C kan? Betul tak? Yang ini distance, side ni distance. Okay, so yang inilah distance C. So macam mana nak tahu C ni, macam dari mana dia dapatnya degree, minute and second ni, dia adalah daripada sini. Ini, ni kan? Dia terus ke center of the earth. Okay. Antara North Pole ke center of the earth, titik pusat bumi, okay, kepada earth equator adalah 90 degree, betul tak? Ni. 90 degree. Betul? Kosong, degree and 90. 90 degree utara. Okay, nak dapat angles tu, okay, daripada sini, naik sini, tanyalah. Okay, so daripada sini, kamu akan dapat sini. Ni kan angle kan? Okay, angle ni akan bersamaan dengan angle ni. Jarak daripada A ke B. Okay? Okay, so kalau untuk yang C ni, daripada sini, ni saya guna highlight senang. Ini dia punya nilai. Tak boleh kena gunakan warna lain.
Theta untuk B. Buat apa B? Sebab dia bertentangan. Okey, boleh? Boleh Yang lain? Boleh tak? Boleh. Kamu tengok dengan pandangan Boleh, madam. kosong je slide saya Boleh, ni. madam. Kamu tengah fikir, aku tak dapat balik raya SEM ni ke ataupun memang saya nak ulang je banyak kali setiap minggu saya nak ulang pasal raya. Kita raya kat sini. Okay, so itu adalah hasilnya degree tu yang saya katakan di mana distance untuk spherical triangle adalah degree, minute and second. Saya cuma nak nak kamu tahu bagaimana sisi kita ni, sisi ABC ni ataupun distance ABC ni dia adalah dalam bentuk angle. Saya tak nak kamu hafal tapi saya nak kamu faham. Okay? Sebab apa-apa pun nanti dia akan relate juga dengan ni dekat sini. Okay. So ini katakan tadi ada 3 point and then kita sambung. Okay, kita sambung point ni. Okay. Sambung and then bila kita dah letakkan variable dia, sudut yang bertentangan ataupun side yang bertentangan, of course lah kita akan letak variable yang sama. Cuma huruf membezakannya huruf kecil atau huruf besar sahaja. Okay. And then daripada sini adanya spherical triangle dan kita keluarkan spherical triangle tu. Okay. Bila keluarkan spherical triangle, okay, kita juga sama juga spherical triangle dengan triangle ni, dengan basic triangle ni, formula dia sama sahaja. Cuma membezakannya adalah dia berbentuk lengkung di atas permukaan sphere dan distance dia adalah dalam angular distance. Okay, so law of sines. Kalau basic triangle, law of sine, kalau basic triangle, saya tukarkan ni kepada basic iaitu satu garisan lurus. Okay, B, A, C. So, A kecil, B kecil, and C kecil. Okay, so kita akan ambilkan distance dekat atas per dengan angle dekat bawah kan. Sama dengan distance dekat atas, angle dekat bawah. Tapi ada, dekat angle tu kita akan ada sin. Okay. Sebab memang sin, tangent dengan cos ni dia adalah relate dengan untuk pengiraan angles. Okay, sudut. Okay, sama juga. Jangan pening-pening. Kalau kamu dah tahu formula untuk basic triangle, of course kamu akan tahu secara automatiknya kamu akan mudah untuk ingat formula untuk spherical triangle iaitu law of sine. Disebabkan A, B dan C bukanlah garisan lurus iaitu bukan dalam bentuk metrik, di mana dalam spherical triangle dia berbentuk angular distance. So secara automatik kamu hanya tambah sine di hadapan. Okay? Boleh? Yang sebelum ni tak ada sine. Okay? Yang sebelum ni tak ada. Kalau refer ke atas ni. So untuk spherical triangle kamu tambah sin. Okay, boleh nak? Simple kan? So dah boleh dapat A kan dalam astronomi kan? Okay. So tadi sin. Sekarang ni kita pergi ke cosine. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay, so sekarang ni kita pergi kepada cosine. Again, saya tunjuk balik. Kalau dalam keadaan basic B, A, C. So secara automatik ni B, ni C, ni A. So katalah kita nak cari, saya tunjuk satu je lah, satu contoh. Yang lain kamu boleh relate. A, kita nak cari A, dia bagi nilai B, C dan juga angle A. So A kuasa 2, okay, equal dengan, okay, another sisi B kuasa 2 plus C kuasa 2, tolak kan, tolak 2 BC cos A. Okay. Boleh Yang ini sama je. Okay. Cumanya
kamu buang dua ni. Buang semua dua. Jangan ada dua. Ada tak dua? Tak ada kan? Okay. And then sebab dia adalah law of cosine. So kamu tambah just cos dekat sini. Cos dekat sini. Cos dekat sini. Okay. Yang ni cos dah sama dah. And then kamu tambah sin dekat B. Sin dekat C. Boleh? Okay. Tambah ni. Kamu upgradekan dia jadi darab. Minus ni, kamu upgradekan jadi tambah. So, sama tak? Cos A, okay, cos A, cos B, upgrade darab, cos C plus sin B, okay, sin C, cos A. Okay, done. Dah hafal dah satu formula. Just hafal satu formula ni, tak perlu hafal yang lain-lain. Sebab apa nanti kamu hanya tukar variable sahaja. Okay? Tukar variable sahaja. Kalau kamu nak cari B, make sure dia bagi nilai C dengan A dan angle B. Kalau kamu nak cari C, make sure dia bagi distance AB dan angle C. Itu sahaja. Okay? Ada soalan tak? Tak ada, ada. Tak ada Okay. So itu adalah, petang ni ada kelas ke? Ada. Okay. So untuk kelas hari ni saya nak sampai sini sahaja. Minggu hadapan hari yang sama, iaitu hari apa? Hari Selasa, kita terus akan masuk pengiraan ini. Menggunakan rumus sin and cosine bagi spherical triangles. Okay. Yang ini soalan ni kalau keluar selalunya 10 markah. Dan kalau kamu ikut step yang saya bagikan, 10 markah kamu dapat macam tu sahaja. Okay? Boleh ke tak? Okay. So, mandangkan ni, saya nak ambil attendance lah.